Okey, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ini untuk sesi bedah buku. Okey, sesi live bedah buku. So, buku kita masih lagi buku Wak Mas. So, kita akan go through buku Wak Mas. Kita masih lagi di chapter 1. Okey, baik. So, bagi sesiapa yang baru nak bermula untuk buat simpanan emas, tapi tak tahu apa tujuan simpan emas sebenarnya, apa benefit kita akan dapat bila kita buat simpanan emas, macam mana nak dapatkan keuntungan daripada simpanan emas, lepas tu apa yang membuatkan orang lain simpan emas. Mungkin kita jadi tertanya-tanya, kenapa orang ni simpan emas? Apa keperluannya simpan emas ni? Sebab tadi ada sesi setiap hari Rabu, Jihanda ada sediakan sesi public goal Q&A. Kita buka kepada semua customer dan dealer public goal. Kiranya dengan kata lain yang dah berdaftar lah. So kita buka ruang untuk tanya apa saja soalan. Kita akan cuba bantu untuk rungkaikan. Sebab biasanya ada sesetengah orang yang dia malu nak contact introducer dia. Masa register tak malu kan? Tapi masa dah jadi customer malu nak contact dia punya introducer. Jadi kita buka ruang untuk public goal Q&A. So masa tu adalah beberapa soalan bagi newbie kan. Newbie tanya soalan berkaitan dengan apa tujuan simpanan emas ni sebenarnya? Apa yang boleh kita jadikan, apa yang kita perlu buat dengan emas tu untuk kita capai kekayaan. Lepas tu ada lagi soalan berkaitan dengan kenapa saya kena simpan emas. So ada banyak soalan-soalan newbie. So bagi newbie yang berminat nak mulakan simpanan emas ataupun yang baru nak teroka, macam saya dulu, apa yang kita buat adalah kita pergi cari ilmu dulu. Sebelum kita laburkan duit kita ke dalam mana-mana instrumen keuangan sekalipun, kita go to invest pada ilmu dulu. So apa cadangan yang saya boleh suggest adalah cari buku Wak Mas. Okay, so buku ni adalah buku yang paling mudah, paling cepat kita faham tentang ilmu emas. Sebab tak ada calculation yang tak ada calculation sesusah AddMath. Masa zaman saya dulu AddMath dah susah, so sekarang matematik pun dah susah. Okay, so tak sesusah matematik zaman sekarang dan tak sesusah AddMath masa zaman dahulu. Okay, so yang ni tak ada calculation yang X plus Y ke, tak ada. Dia sejarah penulis hanya ceritakan tentang pengalaman simpan emas sendiri. Bagaimana dengan emas kita boleh capai kekayaan. Okay, sebab emas bukan everything, tapi something yang perlu ada dalam keuangan kita. So siapa yang selalu simpan duit tapi selalu bocor, mungkin boleh cuba try simpan emas. Okay, so baik, kita terus ke chapter sambungan kita, chapter 1.04 dalam buku Wak Mas. Okay, buku Wak Mas ni ditulis oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, keistimewaan emas sebagai simpanan. Walaupun harga emas sudah naik lebih tinggi berbanding harga saya beli dahulu, saya tidak jual emas-emas saya. Saya ialah gold saver. Saya bukan gold investor. Saya jadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan selain simpanan di bank, bukan sebagai alat pelaburan. Apabila harga emas naik, saya rasa seronok. Apabila harga emas turun, saya lagi seronok. Yang tak seronok hanyalah apabila kepingan-kepingan emas saya tak bertambah dari tahun ke tahun. Ramai orang tanya saya, kalau beli emas tapi tak jual-jual, di mana untungnya? Saya tanya orang yang bertanya tu balik, kalau simpan duit banyak-banyak dalam bank dan tak pakai-pakai, apa untungnya? Dapat dividen? Betul, dapat dividen, tapi dengan dividen itu saja tidak bermakna kita lebih kaya apabila diambil kira risiko inflasi dan kemerosotan ringgit. Bahkan mungkin dividen itu pun tidak berbaloi.
Untuk nilai yang lebih terjamin dalam jangka panjang, saya lebih yakin menyimpan dalam bentuk emas. Saya tidak akan jual emas itu kecuali dalam 3 keadaan, iaitu kecemasan, ada hal kecemasan dan duit simpanan kecemasan pun telah habis. Kedua, keuntungan, ada peluang menjana keuntungan yang lebih baik berbanding simpan emas, seperti dijadikan modal pusingan bisnes atau peluang menukarnya kepada aset yang lebih menguntungkan, seperti membeli hartanah di bawah harga pasaran. Capai matlamat, itu ketiga. Keadaan yang ketiga, sudah tercapai matlamat simpanan emas seperti simpanan pendidikan anak-anak, simpanan untuk pergi haji dan sebagainya. Tanpa 3 sebab ini, saya tidak akan jual emas-emas saya. Itulah menariknya bila kita buat simpanan emas ni. Kalau orang duk argue mana untungnya simpan emas ni, emas dah lah tak bagi dividen kan. Ini point yang paling utama kat sini, emas tak bagi dividen. So kita kena take note, kalau ada mana-mana syarikat yang tawarkan dividen, tawarkan keuntungan yang tak masuk akal, masuk akal pun sebenarnya tak ada lah. Dalam emas tak ada dividen. Itu rules pertama lah dalam emas. Emas tak ada dividen. Emas kalau nak dapat keuntungannya hanyalah buy low, sell high. Itu secara generalnya lah. Tapi untuk lebih detail, kita go through sampai habis lah buku ni. Okay? Jadi, make sure kalau kita nak simpan emas, kita kena faham dulu apa sebab tujuan dia simpan emas lah. Okay? Baik, keistimewaan emas. Untuk simpanan jangka panjang, saya secara peribadi lebih suka menyimpan dalam bentuk emas dan aset fizikal yang lain berbanding membiarkan dalam bentuk tunai di bank. Ini disebabkan nilai terjamin dalam jangka panjang senang ditukar kepada tunai, aset fizikal mampu milik, kekayaan di tangan kita. Aset mudah alih, tak siapa yang tahu. Ini yang menarik ni tentang emas. Kita akan go through 6 keistimewaan ni secara lebih detail. So, keistimewaan yang pertama, nilai terjamin jangka panjang. Zaman Nabi Muhammad SAW dulu, 1 dinar emas 4.25 gram boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Hari ini pun selepas 1400 tahun lalu, harga 1 dinar masih mampu digunakan untuk membeli seekor kambing. Walaupun kambing tu ada pelbagai saiz dan jenis, itu hal yang lain. Pokoknya ia tetap mampu membeli seekor kambing. Kuasa beli terbukti bertahan selama lebih 1400 tahun. Ia sangat berbeza dengan duit kertas yang kita simpan di bank. Dulu saya belajar di sekolah rendah pada tahun 1980-an. Dahulu, budak-budak sekolah pada zaman tu rata-rata cuma dibekalkan 50 sen sehari. Jumlah tersebut mencukupi untuk mereka makan kenyang di sekolah. Hari ini, nilai 50 sen hanya mampu membeli sebiji kuih sahaja. Pendek kata, kalau kita bekalkan anak-anak ke sekolah pada zaman sekarang dengan hanya 50 sen sehari, mereka akan kebulu di sekolah. Jadi, nampak atau tidak bagaimana kuasa beli emas jauh lebih kukuh berbanding duit kertas. Mungkin sebahagian kita fikir, puncanya ialah harga barang yang naik. Hakikat sebenar, di sebalik kenaikan itu ialah kuasa beli duit kertas itu semakin jatuh. Kita memerlukan lebih banyak duit untuk mendapatkan barang yang sama. Ia berbeza dengan emas. Nisbah emas 1 dinar dengan seekor kambing secara relatifnya tidak berubah sampai bila-bila. Ia disebabkan nilai emas terletak pada berat dan ketulinannya sendiri. Ia tidak perlu jaminan daripada sesiapa. Duit kertas, di manakah nilai sebenarnya?
Duit yang kita gunakan hari ini tidak mampu menyimpan nilai disebabkan nilai duit itu sendiri bukan terletak pada kertasnya, tetapi ia terletak pada jaminan kerajaan. Nilainya akan berubah-ubah tertakluk kepada kestabilan ekonomi dan politik sesebuah kerajaan. Dari satu aspek lagi, emas adalah satu-satunya aset keuangan yang nilainya tidak akan sekali-kali menjadi kosong. Dia tidak ada tarik luput, tidak hangus di api, bahkan dalam bentuk serbuk sekalipun ia tetap bernilai. Emas ialah aset yang tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan sama sekali. Walaupun aset fizikal lain seperti tanah dan hartanah dilihat kukuh, tetapi masih ada kebarangkalian menjadi kosong. Lihatlah sahaja apa sudah terjadi kepada kondominium Highland Tower. Apa jadi kepada tanah-tanah di negara yang bergolak? Ia telah pun hilang nilainya sama sekali. Tak ada siapa yang mahu membelinya. Itu yang kita dapat rungkaikan dekat nilai terjamin bila kita simpan emas dalam jangka masa panjang. Selain daripada satu dinar boleh beli seekor kambing, kita boleh nampak emas tu dia berdiri dengan sendirinya. Emas walaupun jadi habuk, orang tetap beli. Ini yang menariknya sebab kan kalau perasan kan kalau kita pergi kat kedai emas ataupun banyak je kalau siapa yang rajin window shopping kan dekat platform S, platform L kan, kita akan nampak emas yang dijual dengan gram 0.01 gram. Orang beli. Orang beli. Sebab antara dua lah, sama ada sebab dia murah ataupun sebab orang tu tak tahu nilai sebenar emas tu lah. Emas tu sendiri lah. Lagipun kita pun tahu kan emas kalau dia lagi kecil, lagi susah nak jumpa, lagi mahal. Lagi mahal. So orang pun ambil kesempatan untuk jual dengan harga yang lebih mahal. Tapi kita kena ingat, kita sebagai pengguna, kita kena ambil kira beberapa faktor sebelum kita nak mulakan belian emas. Okay. So emas bernilai dalam apa saja bentuk. Jadi serbuk dia orang beli, jadi dah di mall macam ni pun masih lagi orang beli. So dia bernilai dalam sebarang situasi. So, kalau terbakar sekalipun, emas ni tak akan cair dalam suhu pembakaran. Even kalau cair pun dia masih lagi emas. Itu bezanya lah. Kalau rumah emas tak payah cakap kan, tapi kita faham-faham sendirilah. Kalau rumah dia boleh jatuh nilai ataupun kalau ada sesuatu kes lah berlaku. Contoh kalau siapa yang masa saya, kalau dalam buku ni beritahu tentang Highland Tower kan. Saya masa Highland Tower tu masa sekolah menengah saya rasa. So sekarang ni Highland Tower dah jadi berhantu kan, kodok yang orang tempat cari hantu pula kan. Itulah yang terjadi. So value untuk hartanah boleh hilang. Okay, kalau kata macam gempa bumi berlaku, tanah dekat situ pun boleh hilang value. Macam itulah. Okay, so dekat situlah di mana emas memain peranan untuk mengekalkan kita punya kekayaan. Okey, keistimewaan emas yang kedua, senang ditukar kepada tunai. Emas juga adalah duit tunai, cuma dalam bentuk yang berbeza. Emas adalah aset fizikal yang paling mudah dicairkan. Bila-bila masa saja, jika memerlukan duit, kita boleh jual atau pajak saja emas tu dan dapat duit pada masa itu juga. Emas laku dijual pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kalau ke luar negara, kita boleh bawa emas dan boleh jual di negara tersebut jika kesuntukan wang. Dalam sejarah, emas telah digunakan sejak zaman berzaman sebagai duit antarabangsa. Ia adalah duit yang tiada sempadan masa dan negara. Ini pun satu lagi benda menarik tentang emas.
Saya pernah bawa jugalah emas saya pergi Mekah. Pergi Mekah. Tapi saya tak pergi try jual lah. Sebab tak ada keperluan lagi masa tu untuk jual emas. Cuma dekat sana ada banyak sangat kedai emas dan berdasarkan testimoni ataupun sharing-sharing daripada kawan-kawan kan, kita dapat simpulkan kat situ emas boleh dijual di mana-mana sahaja. Dia melangkaui sempadan. Kalau kita ada duit kertas kita sekarang, kita contoh duit ringgit kan kita ada, kita kena bawa pergi money changer untuk tukarkan kepada duit currency mata wang negara yang kita pergi. Tapi berbeza dengan emas kita tak perlu pergi money changer, kita just pergi kedai emas, okey saya nak jual emas saya, berapa? Beza dia setiap negara tu adalah berapa nilai yang kita akan terima lah. Bergantung kepada nilai emas masa. Okey. So, keistimewaan emas yang ketiga, aset fizikal mampu milik. Selain emas, saya percaya antara aset fizikal yang bagus disimpan dalam jangka panjang ialah tanah dan hartanah. Nilainya lebih terjamin dalam jangka panjang berbanding aset kertas. Cuma, hartanah dan tanah tak boleh dibeli dengan bajet yang kecil. Walaupun harganya dipaparkan dalam harga setiap kaki persegi, kita tak boleh membelinya dengan bajet cuma keluasan satu kaki persegi sahaja. Ia perlukan modal yang besar. Berbeza dengan emas, kita boleh mengumpulnya sedikit demi sedikit bermula dengan item sekecil 1 gram. Emas boleh dijadikan simpanan secara bulanan. Sebagai contoh, kita boleh disiplinkan diri simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving. Nanti sedar-sedar sudah ada 12 gram lepas 12 bulan. Dengan adanya kaedah pembelian emas fizikal melalui akaun emas, sebagaimana yang ditawarkan oleh syarikat seperti Public Gold dan beberapa buah bank, kini semua orang boleh membeli dan menyimpan emas dengan mudah dan murah. Ia benar-benar aset fizikal mampu milik oleh sesiapa saja termasuk golongan pelajar universiti dan kolej. So inilah menariknya, menarik lagi tentang emas adalah aset fizikal. Aset yang kita boleh tengok, boleh pegang dan boleh dibeli dengan nilai yang rendah. Macam dekat Public Gold, kita ada akaun emas Gap, kita boleh beli serendah RM100 melalui akaun emas Gap. So bila kita dah cukup gram dalam akaun tu, kita boleh request untuk keluarkan fizikal emas. Even dalam akaun emas kita dalam akaun Gap tu pun ada fizikalnya. Semua emas dalam akaun emas Public Gold bersandarkan emas fizikal. Okey. Keistimewaan yang keempat, kekayaan di tangan kita. Apabila menyimpan emas, hakikatnya kekayaan itu ada di tangan kita sendiri. Biar apa pun yang berlaku pada ekonomi dan politik semasa, selagi kita memiliki emas, kekayaan itu memang berada di tangan kita. Nilai emas berdiri dengan sendiri. Nilainya dipegang kukuh oleh berat dan ketulinannya tanpa perlu jaminan sesiapa. Berbeza dengan aset lain yang nilainya bergantung kepada faktor luar. Nilai duit kertas bukan pada kertasnya. Duit kertas 100 kalau dipotong 2, nilainya tak jadi 50. Nilainya menjadi kosong. Kalau ia diconteng, nilainya boleh menjadi kosong. Kalau ia disimpan lama di bawah bantal, ia boleh jadi tak laku sebab ia ada tarikh luput sebagaimana duit shilling RM1 termasuk not 500 dan not 100. Suatu ketika dahulu yang tidak lagi laku pada hari ini. Duit itu juga tidak laku di luar negara. Maksudnya, walaupun duit itu berada di tangan kita, hakikatnya kekayaan itu bukan di tangan kita. Nilai duit kertas bergantung kepada jaminan kerajaan, iaitu kerajaan perlu meletakkan nilai paksa ke atas sekeping kertas yang nilainya mungkin sahaja beberapa sen sahaja. Dengan pengesahan, wang ini sah diperlaku dengan nilai. Jaminan kerajaan itu mula hanya terjamin selagi ekonomi dan politik sesebuah kerajaan dalam keadaan baik dan stabil.
Apabila kerajaan itu kucar-kacir seperti negara-negara yang bergolak, nilainya boleh hilang. Jadi, sebanyak mana pun menyimpan duit, hakikatnya kita memiliki kekayaan secara maya. Kekayaan itu bukan berada di tangan kita. Ia bukan duit yang sebenar. Sehingga kan Robert Kiyosaki, seorang guru keuangan, dalam bukunya menggelarkan duit kertas sebagai funny money. Ia dianggap melucukan kerana dikeluarkan tanpa disandarkan dengan apa-apa aset fizikal. Ia tidak mampu menyimpan nilai. Itulah bila kita ada emas, bila kita ada emas, kita tak perlu risau tentang apa-apa yang terjadi bukanlah tak perlu risau langsung. Maksudnya dengan kata lain, kita punya kekayaan tu kita yang pegang. Kita yang tentukan sendiri berapa kaya kita nak, berapa stable kita nak. Lepas tu kalau apa-apa terjadi, macam contoh dekat US kan berlaku gold, bank run kan. Kiranya bank jatuh bankrupt, kita tak perlu risau sebab emas kita pegang sendiri. Aset fizikal lah. Aset fizikal tu kita pegang sendiri. So penting bila kita ada emas, kita kena dapatkan fizikalnya. Okay? Supaya kekayaan kita tu berada dalam tangan kita. Keistimewaan yang kelima, aset fizikal mudah alih. Emas adalah aset fizikal yang mudah alih. Ia adalah aset yang mobile. Boleh dibawa ke mana-mana. Kalau ada tanah atau rumah, ia tak boleh dialihkan. Kalau hendak dijual pun, proses tersebut sudah tentu memakan masa. Paling cepat pun akan selesai dalam tempoh 6 hingga 9 bulan. Sama sekali berbeza dengan emas. Sewaktu berlaku peperangan panjang antara Amerika dan Vietnam dahulu, ramai rakyat Vietnam lari meninggalkan negara mereka dan menjadi pelarian. Mereka menjual harta mereka dan ditukarkan kepada kepingan-kepingan emas yang dinamakan Vietnam Kim Tan. Ia kepingan emas yang berbentuk nipis, mereka boleh sorokkan dalam jahitan baju. Apabila sampai ke negara lain, mereka memulakan hidup baru bermodalkan emas yang mereka bawa. Seorang pakcik berkongsi pengalaman dengan saya. Dia pernah melihat pelarian Vietnam memotong kepingan-kepingan emas untuk dapatkan keperluan mereka di Kuala Kemaman, Terengganu. Emas itu adalah duit dan hanya emas sajalah harta yang mereka dapat bawa lari untuk memulakan kehidupan di tempat baru. Kalau mereka bawa duit kertas negara mereka, pasti tak laku digunakan di negara lain. Emas telah menyelamatkan kekayaan pelarian Vietnam zaman peperangan dahulu. Ini cerita zaman perang. Kalau siapa yang rajin kan follow kita punya, saya tak tahulah nak panggil dia tu siapa, Sajat lah kan. Tu kira saya rasa semua orang kenal kot. Orang Malaysia memang kenal Sajat kan. So kalau tahu Sajat, dia pergi Australia bawa emas 4 kilo yang saya tahulah. Sebab saya sambil-sambil lalu je sebab saya bukan follower tegar dia. Jadinya cuma orang kata kalau kita tak ambil tahu berita tu kalau penting, benda tu akan sampai kat kita. Mungkin berita tu sepenting ataupun banyak lalu kat FYP saya, so benda tu saya tahulah. Sajat bawa lari, bawa diri keluar Malaysia, bawa sedikit duit dan bawa 4 kilo emas. Itu yang saya tahu. Nak tahu besar mana 4 kilo kan? Ini gambar ni gambar berat sebenar tau. Okay? Ni gambar berat sebenar. Ni sekilo emas. Dia biasanya jaranglah kedai yang keluarkan item 5 kilo emas tu, jarang. Kalau yang saiz batu-batu yang biasa kita tengok dekat movie-movie tu, yang tu pun sekitar 5 kilo, 50 kilo. Yang tu saya pernah tengok 50 kilo tapi memang tak laratlah angkat. Okay. So yang ni kalau yang 1 kilo kan. Kalau tengok kan saiz, ni saiz sebenar. Saiz sebenar. Besar tapak tangan je. So dia boleh disorokkan. Bolehlah dibawa lari. Okay.
Macam itulah. Itu yang apa yang real case sekarang lah, scenario sekarang kan. Itu yang saya tahu Sajat lah. Dia bawa diri pergi Australia, 4 kilo dia bawa. Okay. Dan dia boleh teruskan hidup kat sana. Yang saya tengok last yang lalu kat FYP saya, dia dah buka dia punya pusat kecantikan kan dekat Australia. Itu yang last lah. Lepas tu dah lama dah tak ada lalu dekat FYP saya. Okey, baik. Keistimewaan emas yang ke-6. Tiada siapa yang tahu. Apabila menyimpan emas, tak ada siapa yang tahu berapa banyak emas dalam simpanan kita. Kecuali kalau kita sendiri yang beritahu. Menurut Robert Kiyosaki, emas dan perak merupakan satu-satunya aset keuangan yang tiada rekod dalam sistem keuangan. Dan keistimewaan emas ini, orang bankrupt pun boleh simpan emas. Tiada siapa yang boleh ambil dan bekukan simpanan emas kalaupun seseorang itu telah diisytiharkan bankrupt. Berbeza dengan aset lain seperti akaun bank, rumah, saham dan lain-lain. Cuma apabila tiada dalam sistem keuangan, kita perlu memberitahu waris di mana kita simpan emas-emas itu. Pernah terjadi seorang penyimpan emas telah membeli emas bernilai 2 juta. Apabila dia meninggal, waris tak tahu di mana emas-emas disimpan kerana tidak diberitahu. Emas-emas itu hilang begitu sahaja. Itulah, tak ada siapa yang tahu. Benda yang bagus untuk kalau dalam sistem keuangan. Tapi kalau waris tak tahu, kalau kita meninggal, so dia jadi kira hilang macam tu lah, tenggelam seperti korun lah harta-harta emas kita tu kan. Jadi penting kalau kita ini kisah yang mungkin saya boleh share pengalaman mentor saya sendiri. Mentor saya pernah dipenjarakan atas kesalahan yang dia tak lakukan. Ditahan atas kes SOSMA. Mungkin tuan-puan boleh search Muhammad Zulkifli SOSMA. So tuan-puan akan tahu beliau menderma RM200 kepada sahabat beliau dan dipenjarakan sebab kawan tu digazetkan sebagai teroris, pengganas kan. Jadinya akibat daripada tu beliau kiranya senario berlaku, kita cut the story short, nasib baik dia simpan emas. So macam mana family boleh teruskan hidup sebabnya duit dalam akaun dibekukan. Sampai sekarang pun masih ada akaun yang masih lagi dibekukan. Jadinya macam mana family beliau meneruskan hidup adalah dengan emas yang ada. Sebab emas ni tak ada pemilikan. Walaupun emas ada sijil, okay? Siapa yang tak pernah tengok sijil emas kan? Walaupun emas, tutup sikit. Walaupun emas ada sijil ketulinan, tapi dia tak ada sijil yang menyatakan bahawa bunga emas nombor siri sekian-sekian adalah hak milik nama sekian-sekian-sekian. Melainkan yang resit lah. Kalau public good kita ada dapat resit kan, DO kan, delivery order kan. Yang tu lain lah. Tapi secara generalnya emas kalau kita biar je macam tu, kita bagi, kalau kita pas-pas macam ni kan, just kita tak boleh buktikan yang tu adalah emas kita, melainkan kalau kita ada resit belian. Macam itulah. So itu bagi saya salah satu benefit juga bila kita simpan emas lah. Okay. Baik. Seterusnya kita ke chapter 1.05. Kenapa saya simpan emas? Okay. Apa jadi dengan saya punya Facebook ni? Facebook saya rasa internet dia tak okey. Tak apa. Kita run dua-dua sebab kita nak sampaikan benefit kepada ramai orang. Tapi masa kita limited, jadi kita run je sekali dua. Ini saya dapat daripada Cik Syara. Cik Syara kat saya, dia cakap kalau ada tujuan telefon, buka 77, pergi ke semua platform yang kita ada. So sekarang saya fokus dekat Facebook dan TikTok. So saya run sekali teruslah live Facebook dan TikTok. Okey, baik. Kenapa saya simpan emas? Setiap orang ada alasan tersendiri kenapa mereka menyimpan emas. Begitu juga dengan saya. Walaupun yang membuka mata saya tentang emas pada permulaannya ialah
trend kenaikan harga emas pada tahun 2010, tetapi saya terus membeli walaupun harga dalam trend menurun pada tahun 2012, 2015. 2012 dan 2015. Kenapa? Sebab kenapa? Saya beli emas kerana 3 tujuan, iaitu forgotten saving, nilai jangka panjang yang lebih terjamin, kekayaan di tangan kita. Okey, forgotten saving. Apa tu forgotten saving kan? Saya jadikan emas sebagai simpanan untuk dilupakan. Saya rasa menyimpan emas adalah cara yang sangat berkesan merawat masalah tangan yang gatal. Menyentuh duit simpanan daripada dibelanjakan pada perkara yang kurang penting. Ia merawat masalah duit simpanan yang mudah bocor. Memang terbukti sejak 2010 saya tak pernah lagi menjual emas simpanan saya sendiri. Sehingga ke saat saya menulis buku ini, saya hanya beli saja. Setakat ini tak pernah bocor. Alhamdulillah. Okey. Sebagai anak murid kepada Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sampai sekarang pun Tuan Zul tak pernah lagi jual emasnya sendiri, melainkan semasa musibah yang berlaku kepada beliau, tapi yang jual tu isteri beliau, bukan beliau. Jadinya masih lagi mengekalkan track record, tak pernah lagi beli jual untuk emas. Dia just beli. Okey. Seterusnya, nilai jangka panjang terjamin. Apabila saya faham teori 1 dinar seekor kambing, saya tak perlu risau lagi tentang inflasi, kenaikan harga barang, kejatuhan ringgit dan apa sahaja bencana ekonomi dan politik. Emas nilai jangka panjangnya lebih terjamin berbanding simpan duit dalam akaun bank. Kuasa beli emas 1 dinar terbukti mampu membeli seekor kambing sejak 1400 tahun dahulu sehingga sekarang. Kuasa belinya boleh dikatakan kekal sepanjang zaman. Okey. Kita cakap tentang teori 1 dinar seekor kambing dan kenaikan harga barang ni. Saya teringat kita ada siapa nama dia tu? Kita ada baru banyak posting naik kan. Maidin bagi tahu harga barang dijangka naik 50% pada Ogos dan September. Lepas tu ada juga poster yang cakap kita akan mengalami kenaikan kos lah untuk harga barang basah kan. Belanja kita mungkin daripada 200 pergi ke 500. Itu yang terjadilah. Dan ini juga saya belajar daripada Puan Malia. Dan sebenarnya sebelum ni saya tak ada, saya bukan peminat emas 1 gram tau. Bagi yang siapa yang tak pernah tengok kan, emas 1 gram. Macam ni kan, emas 1 gram yang bentuk kad ni, saya bukan peminat tega dia. Saya just beli untuk keluarkan sebagai syarat untuk ada fizikal. Maksudnya dengan kata lain, bukan fans lah dan bukan tujuan saya simpan gap tu untuk keluarkan item 1 gram ni, bukan. Saya simpan, lepas tu saya target untuk keluarkan item besar. Sehinggalah saya FYP lalu dekat saya punya page. Puan Malia share macam mana kita nak tampung perbelanjaan dapur kita pada masa kita bersara nanti adalah dengan menggunakan emas 1 gram ni. Dengan kata lain, kita belanja barang dapur kita tu kita jual 1 gram. So sebab harga 1 gram sekarang lebih kurang dalam 300 lebih kan. So 300 lebih cukup lah untuk kita buat belanja dapur. Itu yang menjadikan saya macam menarik juga penggunaan 1 gram tu. Sebab saya sebelum ni saya hanya nampak 1 gram ni sebagai satu item koleksi tau. Tak nampak kegunaan pada masa hadapan tu. Kita tahulah boleh jual, tapi tak nampak apa further untuk kita buat kegunaan 1 gram tu. Bila FYP lalu tentang konten daripada Puan Malia berkaitan dengan item 1 gram ni yang kita boleh kita boleh jual satu-satu untuk kita tampung perbelanjaan dapur tu, saya rasa agak menarik. So saya jadi macam edited pula nak keluarkan 1 gram ni supaya saya cukup untuk kalau kata saya future nak pencen nanti, saya dah ada
untuk 2 ke 3 tahun belanja, macam itulah. Setakat ni dah kalau ikut yang item 1 gram ni 2 tahun dah cukup lah. 2 tahun punya belanja setiap bulan tu dah cukup lah kalau belanjanya sebulan segram. 1 bulan 1 gram. So itu yang saya punya target untuk next collection lah. Sebab sebelum ni memang saya punya target nak kumpul besar-besar supaya saya boleh go for deposit rumah. Okay, itu yang saya nampak yang biasa deposit rumah, haji kan, nak pergi haji. So kumpul 10 dinar, dah boleh pergi umrah, dah settle kan, umrah premium kan. Itu yang saya nampak. Bila saya tengok yang Puan Mariam punya konten 1 gram untuk perbelanjaan dapur, itu saya rasa lebih menarik juga untuk dipertimbangkan lah. Next target saya adalah untuk keluarkan bagi memudahkan saya punya urusan tanggungan hidup saya masa bersara akan datang. Bersara, bukan bersara lah, sebab kalau ikut technically pun memang tak kerja kan. Kiranya nanti keperluan saya bila dah tua nanti, dah tak mampu nak dah tak mampu nak bekerja nanti, mungkin itu akan jadi saya punya backup kepada keuangan saya. Okay. Okay, baik. Kenapa saya simpan emas? Tujuan yang ketiga, kekayaan di tangan sendiri. Apabila memiliki emas, kita tidak terikat dengan sesiapa. Nilainya 100% dalam kawalan kita. Ia dikatakan satu-satunya aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. Nilainya berdiri dengan sendiri tanpa perlu jaminan sesiapa. Tiada siapa yang boleh rampas dan membekukan kekayaan itu. Hatta kalau jatuh bankrupt pun ia masih milik kita. Kalau duit kertas, nilainya terletak pada jaminan dan kekukuhan kerajaan. Pada bila-bila masa nilainya boleh hilang begitu saja. Akan tetapi dengan memiliki emas, saya rasa bebas daripada kongkongan sesiapa. Itulah 3 sebab utama kenapa saya menyimpan emas. Walaupun begitu, pada saya emas hanyalah satu daripada alat kewangan. Emas bukanlah everything, tetapi ia adalah something yang kita perlu pertimbangkan untuk dimasukkan dalam portfolio keuangan kita. Sebagaimana pesan Tuan Azizi Ali, pakar keuangan, sekurang-kurangnya 10% kekayaan kita perlu disimpan dalam bentuk emas sebagai insurans keuangan. Okay. Okay. Siapa? Baik. Okay. So begitulah bila dengan emas ni, kita banyak testimoni yang kita dapat kan. Bila kita simpan emas, baru nampak masa depan lah. Baru nampak masa depan. Dengan kata lain, keuangan jadi lebih baik bila ada emas. Sebelum ni bekerja dah bertahun-tahun tapi simpanan tak pernah cukup. Kerja dah bertahun-tahun, simpanan 1,000 pun tak pernah ada. Kalau technically bertahun-tahun tu memang bertahun lah, 10 ke 15 tahun kan, memang tak pernah cukup, tak pernah ada 1,000. Tapi bila simpan emas, tiba-tiba je boleh ada 200 gram dalam tempoh 2 tahun. Macam tu, 200 gram sekitar 70 lebih, sekitar 70 lebih, 60 ke 70 lebih macam tu, 70 ribu lebih, macam tu. So kiranya itu yang bagi banyak testimoni yang kita dapat lah. Even student sekalipun kan, student kan kalau ikut kita tahu student tak ada pendapatan, yang dia ada adalah PTPTN. Okay, ada ataupun beasiswa. So tapi bila dia orang start menabung dengan emas, maksudnya dia orang dah start belajar tentang ilmu keuangan, start daripada situ, dia orang akan cuba ubah, bantu keuangan dia sendiri, menjadikan keuangan dia lebih baik. Dah tahu dah kalau macam mana pun kita nak kena beli emas juga bulan ni. So kita akan cari solution macam mana kita nak boleh buat tabungan emas. Either kita tambah pendapatan ataupun kita kurangkan perbelanjaan. Tapi kalau zaman sekarang ni tak relevan untuk kita tambah kurangkan perbelanjaan lah. Sebab kalau kita kurang-kurang pun sampai satu limit kita memang dah tak boleh nak buat apa-apa dah dengan pengurangan. Kita terpaksa juga tambah pendapatan. So itulah bila dengan keuangan kita tak lari dua benda lah, sama ada kurangkan ataupun
tambah pendapatan. Tapi sentiasa berwaspada, hidup mesti di bawah kemampuan. Walaupun sebab kekayaan tu, kaya itu berbeza dengan kemewahan. Okey? Okey, baik.